Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan hasil tugasan kajian kami yang bertajuk Penilaian Program Pemulihan dalam Komuniti di PDK Gombadak. Apa itu pemulihan dalam komuniti? Program pemulihan dalam komuniti (PDK) atau Community Based Rehabilitation (CBR) telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Jabatan Kebajikan Masyarakat telah terlibat secara langsung dalam penyediaan manual dan seterusnya diberi peluang untuk menilai dan mengubah suai pelaksanaan program ini. Program PDK adalah berteraskan kepada 3 model iaitu Home Base, Central Base dan Central Home Base. Pada 15 Mei 2013, pemulihan dalam komuniti PDK di Gombadak telah ditubuhkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menempatkan golongan kurang upaya OKU yang berdaftar. Program yang dilaksanakan dalam PDK ini adalah berasaskan Central Home Base di mana terdapat seramai 38 orang golongan kurang upaya OKU yang ditempatkan di PDK tersebut. PDK di Gombadak ini juga mempunyai seramai 7 orang kaki tangan termasuklah seorang penyelia iaitu Puan Yusniza binti Zakaria. Permasalahan kajian. Pertama, tenaga pengajar di PDK Gombadak kurang mempunyai kepakaran dalam kemahiran latihan vokasional. Yang kedua, tenaga pengajar di PDK Gombadak tiada pengetahuan khusus mengenai penggunaan kemahiran terapi muzik dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga, tahap kepakaran tenaga pengajar di PDK Gombadak dalam kemahiran berbahasa juga berkurang. Objektif kajian. Kajian ini menggunakan 4 objektif kajian. Yang pertama, mengkaji jenis perkhidmatan dan jenis aktiviti yang dilaksanakan di PDK Gombadak. Yang objektif kedua, mengukur tahap kepakaran para pengajar di PDK Gombadak. Objektif yang ketiga, mengkaji penilaian sistem pelaksanaan program pemulihan dalam komuniti di PDK Gombadak. Objektif keempat, mengukur tahap keberkesanan program pemulihan terhadap komuniti di PDK Gombadak. Persoalan kajian. Persoalan kajian dibentuk berdasarkan objektif kajian. Persoalan kajian pertama, apakah jenis perkhidmatan dan jenis aktiviti yang dilaksanakan di PDK Gombadak? Persoalan kedua, sejauh manakah tahap kepakaran para pengajar di PDK Gombadak? Persoalan ketiga, sejauh mana penilaian sistem pelaksanaan program pemulihan dalam komuniti di PDK Gombadak? Persoalan keempat, sejauh manakah keberkesanan program pemulihan terhadap komuniti di PDK Gombadak? Seterusnya saya akan membentangkan kerangka teoretikal. Kumpulan kami telah memilih model CIPP sebagai panduan dalam melakukan evaluasi program di PDK Gombadak. Model CIPP ini telah diperkenalkan oleh Staffel Beam pada tahun 1973. Model ini merupakan model yang digunakan bagi evaluasi kurikulum pada asalnya. Model CIPP ini mengandungi 4 elemen iaitu elemen C, konteks, I, input, P, proses dan P, produk. Baiklah, elemen pertama iaitu C, konteks. Ia membantu menilai keperluan dan peluang dalam konteks atau persekitaran yang telah ditetapkan. Objektif konteks ini ialah untuk menentukan, mengenal pasti dan menangani keperluan kumpulan sasaran, mengenal pasti masalah dan menilai sama ada matlamatnya responsif terhadap keperluan yang dikehendaki atau tidak. Jenis kaedah yang berbeza untuk penilaian konteks adalah melalui tinjauan, ulasan dokumen, analisis data dan wawancara. Yang seterusnya elemen kedua iaitu I, input. Memberikan maklumat untuk menentukan sumber yang digunakan dalam memenuhi matlamat program. Sumber termasuk sumber masa, sumber manusia, sumber fizikal, infrastruktur dan kandungan untuk menilai kualiti pendidikan di sekolah terutamanya. Elemen yang ketiga iaitu proses. Memberi tumpuan terhadap pelaksanaan program pengajaran dan pembelajaran.
Proses ini termasuk pendekatan sistem pengajaran, aktiviti pembelajaran, aktiviti kurikulum dan peperiksaan. Yang terakhir, elemen keempat iaitu P-Product. Fokus produk bukanlah semata-mata terhadap pencapaian grade, tetapi kemahiran, sikap, pengetahuan, pembelajaran dan keupayaan yang boleh memberi manfaat dalam kehidupan dan masyarakat. Selain itu, produk juga lebih memfokuskan untuk menjadikan seseorang itu, terutamanya pelajar, lebih produktif terhadap masyarakat. Namun begitu, dalam evaluasi program yang kami telah lakukan di PDK Gombadak, kami hanya menilai 3 elemen dalam model CIPP ini, iaitu elemen C, konteks, elemen P, proses dan elemen P, produk. Elemen konteks yang telah kami lakukan ialah kami telah menyediakan borang soal selidik terhadap pengajar di PDK Gombadak. Manakala elemen P, proses, kami telah melakukan penilaian terhadap sistem pelaksanaan program pemulihan dalam komuniti di PDK Gombadak. Seterusnya, bagi elemen 4 iaitu P, produk, kami telah melakukan penilaian terhadap keberkesanan program pemulihan dalam komuniti di PDK Gombadak. Seterusnya kita pergi kepada sorotan kajian yang mana kami memfokuskan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama adalah orang kurang upaya. Okey. Mengikut Akta Orang Kurang Upaya 2008, seseorang yang mempunyai kekurangan jangka panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Seterusnya, mengikut Lewin, Lippitt dan White 1996, seseorang yang memerlukan perkhidmatan perbantuan khusus kerana kecacatan pada anggota atau kognitif mereka bagi membolehkan hidup berdikari dalam komuniti. Yang kedua adalah pendidikan pemulihan, di mana mengikut Hasnah dan rakannya 2009, pendidikan pemulihan adalah satu tindakan khusus yang diambil untuk atasi keperluan pendidikan murid yang alami kesukaran dari segi pembelajaran dalam belajar khas di sekolah biasa, di pusat khusus yang dihadiri oleh murid secara sambilan, dalam kumpulan yang diasingkan daripada sekolah biasa dan dalam darjah untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan. Pengajaran kurikulum yang diubah suai ni menitik beratkan perkara yang praktis dan latih tubi, tunjuk cara yang melibatkan kegiatan dan gerak kerja yang dimudahkan. Selain itu, pendidikan pemulihan ni dikendalikan oleh kaki tangan khusus ataupun profesional yang terdiri daripada guru pemulihan dengan kerjasama doktor, pekerja sosial dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Dan yang ketiga adalah Pusat Pemulihan Dalam Komuniti, iaitu PDK, yang mana PDK ni adalah diwujudkan oleh Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya, JPOKU, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini merupakan satu strategi dalam pembangunan komuniti setempat untuk pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan integrasi khusus untuk OKU. Ianya dilaksanakan melalui usaha bersepadu OKU, keluarga, komuniti dan perkhidmatan kesihatan, pendidikan, vokasional dan sosial yang bersesuaian. Biasanya PDK ni melibatkan penglibatan aktif komuniti, sama ada dekat PDK itu sendiri ataupun di rumah. Seterusnya adalah metodologi kajian. Yang pertama, reka bentuk kajian. Di sini kajian kami lebih kepada bentuk kuantitatif, iaitu kami melakukan kajian tinjauan melalui online survey. Seterusnya adalah lokasi kejadian, yang mana dalam bulatan tu adalah kawasan kajian, iaitu PDK Gombadak. Seterusnya adalah populasi, sampel dan teknik persampelan. Populasi, kami memilih pelatih pemulihan dalam komuniti PDK Negeri Terengganu. Untuk sampel, kami memilih pelatih pemulihan dalam komuniti PDK Gombadak, iaitu khusus dalam PDK Gombadak. Teknik persampelan ni kami gunakan persampelan secara tidak rawak, iaitu persampelan bertujuan.
Seterusnya adalah teknik pengumpulan data melalui kaedah kualitatif soal selidik iaitu online survey kami buat dalam bentuk Google Form. Jadi dekat sini kesahan data yang dikumpul tu bergantung kepada motivasi responden kajian untuk mengisi borang soal selidik. Selain itu, masa menjawab juga kami tidak hadkan supaya responden dapat menjawab tanpa rasa tergesa-gesa yang mana akhirnya bila tergesa-gesa dia akan mengganggu kesahan data kami. Kemudian adalah instrumen kajian. Soal selidik kami terbagi kepada 5 bahagian. Bahagian pertama adalah data demografi responden. Bahagian 2 lebih kepada perkhidmatan dan aktiviti di PDK. Bahagian 3 adalah penilaian terhadap kemahiran kendiri pengajar di PDK. Bahagian 4 adalah penilaian terhadap sistem pelaksanaan PDK. Bahagian 5 adalah penilaian terhadap keberkesanan program PDK. Okey, sebelum ni kami sediakan dalam bentuk borang soal selidik yang kami akan edarkan, tapi disebabkan atas faktor tertentu kami ubah soal selidik tersebut dalam bentuk Google Form, yang mana Google Form ni lebih berkesan untuk kita peroleh data dalam masa yang singkat. Seterusnya adalah analisis data, yang mana data kuantitatif ni diperoleh melalui soal selidik iaitu online survey yang boleh memaparkan contohnya pola kemahiran yang dimiliki oleh petugas-petugas PDK Gong Badak. Selain daripada itu, kami juga boleh melihat penilaian terhadap keberkesanan PDK Gong Badak melalui soal selidik tersebut. Dan akhir sekali adalah di mana data-data ini telah diproses di Google Form secara automatik setelah semua responden selesai menjawab soal selidik tersebut. Seterusnya, dapatan kajian yang mempunyai 5 bahagian. Bahagian yang pertama adalah data demografi responden. Responden yang dilibatkan dalam kajian ini ialah 7 orang tenaga pengajar di PDK Gong Badak, iaitu 6 orang petugas dan 1 orang penyelia. Berdasarkan hasil kajian soal selidik, semua tenaga pengajar di sana ialah perempuan. Lingkungan umur tenaga pengajar yang paling ramai adalah 31 tahun ke atas. Tenaga pengajar di sana semuanya berbangsa Melayu dan beragama Islam. Tahap pendidikan tenaga pengajar di sana yang paling ramai adalah STPM atau diploma. Seterusnya bahagian 2 iaitu perkhidmatan dan aktiviti yang disediakan oleh PDK Gong Badak. Hasil kajian mendapati perkhidmatan yang dilaksanakan adalah berdasarkan Center Home Base iaitu gabungan perkhidmatan secara berpusat dan di rumah. Program pemulihan dijalankan di pusat pemulihan pada setiap hari Ahad hingga Rabu dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Sehari seminggu iaitu pada hari Khamis, petugas-petugas di PDK Gong Badak akan pergi ke rumah pelatih-pelatih untuk melihat perkembangan pelatih tersebut selepas menjalani sesi pemulihan dalam situasi yang sebenar iaitu di rumah. Berdasarkan Lajah 1, merupakan beberapa jenis aktiviti yang dilaksanakan di PDK Gong Badak. Hasil kajian mendapati aktiviti yang sering dilakukan oleh petugas di sana bersama pelatih ialah kemahiran motor kasar dan halus, perkembangan sosial, latihan vokasional, pengurusan diri sendiri dan kemahiran pra-menulis. Seterusnya bahagian 3 iaitu berkaitan dengan tahap kognitif kendiri tenaga pengajar. Berdasarkan Lajah 2, bar yang tinggi iaitu berwarna biru yang menyatakan setuju. Hasil kajian mendapati ramai petugas di PDK Gong Badak mempunyai kemahiran pengetahuan dalam bidang pemulihan dan cekap dari aspek pengurusan masa dalam mengendalikan pelatih. Petugas di sana juga mahir dalam perkembangan sosial, mahir dalam latihan vokasional, mahir dalam kemahiran melukis dan mahir dalam kemahiran kreativiti permainan. Seterusnya, bagi Lajah 3, menunjukkan penilaian terhadap keberkesanan program pemulihan komuniti PDK di kawasan Gong Badak. Terdapat 6 orang responden yang berpuas hati terhadap penilaian item iaitu isi kandungan pengajaran di PDK Gong Badak dan juga aktiviti perkembangan bahasa bagi pelajar di PDK Gong Badak. Ini bermakna 86% daripada responden berpuas hati terhadap sistem keberkesanan program pemulihan dalam komuniti PDK Gong Badak yang masing-masing mempunyai skor min
iaitu bagi kedua item adalah 4.14. Sementara itu, terdapat 3 orang responden yang sangat berpuas hati terhadap aktiviti perkembangan kemahiran sosial, aktiviti perkembangan pra-menulis dan juga aktiviti perkembangan membaca, iaitu 43% daripada mereka sangat berpuas hati dengan skor min bagi aktiviti perkembangan kemahiran sosial sebanyak 4.43, aktiviti perkembangan bagi pra-menulis iaitu sebanyak 2.85 dan juga aktiviti perkembangan bagi membaca sebanyak 4.14. Dalam pada itu, sebanyak 43% iaitu 3 orang daripada responden tersebut tidak pasti tentang penilaian terhadap aktiviti perkembangan membaca, aktiviti perkembangan mengira dan juga aktiviti sukan dan rekreasi terhadap pelajar di PDK Gong Badak dengan skor min bagi aktiviti perkembangan membaca sebanyak 4.14, aktiviti perkembangan mengira iaitu 4.0 dan juga aktiviti sukan dan rekreasi dengan skor min sebanyak 3.86. Bagi Raja 4 pula, seramai 5 orang responden menunjukkan sangat berpuas hati tentang penilaian terhadap peningkatan tahap interaksi dan pergaulan pelajar serta peningkatan tahap kemahiran pelajar. Jumlah ini menunjukkan 71% daripada jumlah responden yang sangat berpuas hati dan berpuas hati tentang penilaian terhadap tahap peningkatan interaksi dan pergaulan pelajar dan tahap peningkatan kemahiran pelajar dengan skor min yang diperolehi sebanyak 4.28 bagi kedua-dua tahap penilaian. Bagi penilaian terhadap peningkatan pencapaian akademik dan peningkatan pencapaian kurikulum pula, terdapat 2 orang responden yang memilih skala tidak pasti, manakala terdapat 2 orang responden memilih skala sangat berpuas hati terhadap penilaian bagi pencapaian peningkatan akademik dan pencapaian peningkatan kurikulum. Selain itu, terdapat 3 orang responden yang berpuas hati terhadap penilaian bagi pencapaian peningkatan akademik dan pencapaian peningkatan kurikulum. Masing-masing menunjukkan jumlah peratusan responden yang tidak pasti tentang penilaian terhadap peningkatan pencapaian akademik dan peningkatan pencapaian kurikulum sebanyak 29% dan juga berpuas hati sebanyak 29% dengan skor min kedua-duanya sebanyak 4.00 dan 42% juga mewakili responden yang berpuas hati terhadap penilaian ini dengan skor min 4.00. Seterusnya, bagi penilaian terhadap pencapaian tahap kelakuan pelajar semakin positif pula, terdapat 4 orang responden iaitu 57% menunjukkan maklum balas yang berpuas hati, manakala 3 orang responden yang lain iaitu sebanyak 43% menunjukkan maklum balas sangat berpuas hati terhadap tahap kelakuan pelajar semakin positif meningkat. Seterusnya, bahagian perbincangan. Program yang dijalankan di PDK Gong Badak berteraskan kepada model Center Home Base. Model tersebut bermaksud program pemulihan yang dilaksanakan di lokasi tetap secara berpusat dengan sesi-sesi pemulihan yang telah ditetapkan dan dirancang. Para pelajar akan datang ke pusat untuk mendapat perkhidmatan. Antara aktiviti yang dijalankan di PDK Gong Badak ini adalah kemahiran motor kasar dan motor halus, perkembangan sosial dan bahasa, pengurusan diri sendiri, menulis, membaca, mengira dan melukis, kreativiti, latihan vokasional, terapi muzik, sukan dan rekreasi. Dapatan soal selidik menunjukkan kebanyakan responden sangat bersetuju bahawa mereka mahir menggunakan kemahiran motor kasar dan motor halus semasa sesi pengajaran di pusat pemulihan dalam komuniti. Dapatan kajian menunjukkan para pengajar di PDK Gong Badak mempunyai pengetahuan dan kesediaan yang tinggi dalam mengajar para pelajar di pusat pemulihan tersebut tentang kemahiran motor kasar dan motor halus. Dapatan ini selari dengan syarif ESM 2008 yang menyatakan bahawa kemahiran motor penting untuk melihat sejauh mana ia dapat membantu kanak-kanak OKU dalam pembelajaran.
Selain itu, kemahiran sosial dalam kalangan para pengajar di PDK Gombada mendapat peratus bersetuju yang tinggi. Hal ini menunjukkan para pengajar di PDK Gombada mementingkan kemahiran sosial bagi memudahkan mereka berkomunikasi dengan para pelajar serta menerapkan kemahiran tersebut kepada para pelajar. Ia menjadi suatu keperluan dalam sesi pembelajaran seperti mana yang dirumuskan dalam kajian yang dilakukan oleh Toran H, Yasin MHM, Taha MM dan Suja N pada tahun 2009 bahawa kemahiran sosial dapat membantu kelancaran proses pembelajaran. Seterusnya, dapatan menunjukkan bahawa responden bersetuju mereka mahir menggunakan kemahiran latihan vokasional dalam sesi pengajaran di Pusat Pemulihan dalam Komuniti kerana kemahiran ini penting dalam memastikan pelaksanaan program latihan vokasional di Pusat Pemulihan itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Dapatan kajian ini selari dengan kajian oleh Nasir M dan Idayu SN 2016 bagi memastikan pelaksanaan program dalam latihan vokasional dapat dilaksanakan dengan berkesan. Guru-guru perlu memperoleh pengetahuan yang kukuh dalam bidang tersebut. Responden mendapati pelajar di PDK mampu menguruskan diri sendiri dan berinteraksi sesama mereka. Selebihnya, responden sangat bersetuju dengan perkembangan kemahiran sosial dan perkembangan pengurusan diri oleh pelajar. Ini disokong oleh teori pengembangan kognitif Jean Piaget, di mana manusia pada peringkat remaja akan berkembang dengan beradaptasi dan berinteraksi seiring dengan persekitaran. Kajian IBEDA 2015, manusia akan beradaptasi dan menyesuaikan diri sendiri sesuai dengan persekitaran. Perkembangan yang pesat membolehkan manusia dapat hidup berdikari. Dapatan kajian menunjukkan terdapat satu responden memberikan jawapan tidak pasti dengan aktiviti perkembangan pra-menulis, aktiviti perkembangan membaca, aktiviti perkembangan mengira dan aktiviti perkembangan melukis. Ini kerana sejumlah kecil pelajar PDK tidak dapat menguasai sepenuhnya kemahiran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti lambat membaca atau lemah dalam matematik. Majoriti responden bersetuju dan sangat bersetuju dengan aktiviti perkembangan membaca, perkembangan mengira dan aktiviti perkembangan melukis serta aktiviti perkembangan pra-menulis. Dapatan analisis kajian, perkembangan terapi muzik mencatatkan jumlah yang paling rendah diikuti oleh aktiviti sukan dan rekreasi. 3 orang responden tidak pasti aktiviti terapi perkembangan muzik berkesan untuk pelajar di PDK. Ini kerana terapi muzik belum digunakan secara meluas lagi. Bagi aktiviti sukan dan rekreasi, 2 orang responden tidak pasti dengan aktiviti tersebut mampu berikan kesan terhadap pelajar di PDK Gombada. Seterusnya, dapatan kajian menunjukkan responden sangat bersetuju dengan tahap kelakuan pelajar yang semakin positif. Perkembangan pelajar menunjukkan tanda-tanda semakin positif. Ini bersesuaian dengan matlamat asal PDK itu sendiri, iaitu memberikan pemulihan dalam komuniti. Selain itu, responden juga bersetuju dengan peningkatan tahap interaksi dan pergaulan pelajar. Pelajar mampu bergaul dan berhubung sesama mereka dengan interaksi yang baik. Mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Ini dapat dibuktikan melalui skala yang menunjukkan responden sangat berpuas hati peningkatan tahap kemahiran pelajar. Selain memulihkan, PDK memberikan kemahiran yang penting kepada pelajar bagi memberikan pemulihan dalam komuniti. Kita teruskan dengan bahagian cadangan. Cadangan yang pertama ialah mengaplikasikan program IT dan multimedia. Program IT dan multimedia ini berfungsi untuk merapatkan jurang digital bagi orang kurang upaya dan membantu proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat. Selain itu, program ini juga dapat menambah pengetahuan dan kemahiran orang kurang upaya untuk mengendalikan perisian komputer. Cadangan yang kedua pula ialah menyediakan tenaga pengajar yang lebih profesional serta meningkatkan tahap pendidikan tenaga pengajar.
Petugas-petugas pemulihan dalam komuniti perlu menyertai pelbagai kursus yang dijalankan, terutama sekali kursus yang berkaitan dengan pemulihan dalam komuniti bagi meningkatkan lagi ilmu pengetahuan. Selain itu, petugas juga diberi keizinan untuk menyambung pelajaran sambil bekerja ke peringkat yang lebih tinggi. Cadangan yang ketiga pula ialah menyediakan lebih ramai tenaga pengajar yang profesionalisme yang sesuai dengan bilangan pelatih di PDK. Kebiasaannya, pusat ini menerima ramai pelatih dan bilangan pelatih semakin bertambah dari semasa ke semasa. Tenaga pengajar mengalami masalah untuk menjalankan pemulihan secara individu. Oleh sebab itu, sebagai cadangan penambahbaikan, bilangan tenaga pengajar ditambah dari semasa ke semasa mengikut bilangan pelatih yang mendaftar masuk ke PDK. Cadangan yang terakhir ialah penyebaran maklumat berkaitan perkhidmatan PDK dalam kalangan masyarakat. Pihak kerajaan, badan NGO maupun media massa amatlah memainkan peranan dalam penyebaran maklumat tentang perkhidmatan yang disediakan oleh PDK. Hal ini kerana terdapat keluarga yang kurang pengetahuan mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh PDK kepada golongan orang kurang upaya sehingga menyebabkan berlakunya keciciran atau golongan ini terus dipinggirkan. Oleh sebab itu, penyebaran maklumat berkaitan perkhidmatan PDK secara berterusan amat diperlukan. Sebagai kesimpulannya, pemulihan dalam komuniti ini sangat baik dalam membantu golongan yang kurang upaya dalam menjalani kehidupan dengan lebih baik. Oleh itu, kerajaan perlu melakukan penambahbaikan yang lebih terus bagi menambahkan lagi keberkesanan program yang telah dijalankan. Melalui pemulihan dalam komuniti ini, ia dapat membantu membangunkan kebolehan dan kemahiran mengikut potensi yang ada dalam diri mereka, dan ia juga dapat mendekatkan keperkhidmatan pemulihan dan intervensi awal untuk OKU di peringkat komuniti tempatan. Program ini juga dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa bahawa kanak-kanak juga mempunyai kebolehan sekiranya diberi peluang untuk mendapat kebimbingan. Oleh itu, diharapkan kerajaan dan ibu bapa lebih peka dengan kanak-kanak istimewa supaya kehidupan mereka tidak terabai dan lebih terjaga dengan baik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.